So ini adalah kelas yang terakhir untuk tahun ini. So minggu depan kamu akan start exam Okay, exam nanti cikgu akan update kepada kamu exam kamu akan masuk sampai mana. Okay. So untuk hari ini kita akan belajar subtopik yang terakhir sekali iaitu image formation by a spherical mirror. Okay, yang kamu belajar sebelum ini, form 1 dulu kamu belajar berkaitan dengan reflection, okay, pantulan, di mana kita akan gunakan cermin. Okay, bila kita tengok saja di hadapan cermin, tengok dekat bahagian hadapan cermin, kamu akan nampak image di dalam cermin tersebut. So image yang kamu akan nampak tersebut, dia adalah hasil daripada pantulan, okay, reflection. Okay, sebelum cikgu teruskan berkaitan dengan spherical mirror, form 1 dulu kamu pernah belajar dah berkaitan dengan mirror. Mirror ada dua jenis, satu yang plane mirror, mirror yang lurus, okay, satah, cermin satah. Cermin satah tu macam yang kamu guna selalu lah, kat dalam tanda selalu ada, kamu tengok diri kamu, okay, itu adalah plane mirror. Satu lagi adalah spherical mirror. So ada dua jenis satu plane mirror, satu lagi spherical mirror. Spherical mirror yang kita akan belajar pada hari ini. Baik, sebelum kita belajar tentang spherical mirror, kita rewind balik berkaitan dengan apa dia ni, plane mirror yang kamu pernah belajar form 1 dulu. Tolong tuliskan dekat dalam chat apa 4 ciri ataupun 4 karakteristik yang terhasil untuk plane mirror. Bila kamu nampak, kamu tengok cermin, kamu nampak image kamu dekat bahagian cermin, image tersebut akan menghasilkan, akan terhasilnya adalah image apa? Ada 4 karakteristik Okey, yang pertama, okay, ada yang respon lah. Sekejap. Real image, tengok yang mula tadi dah salah dah. Real image, salah. Jawapannya virtual, okay good, virtual. Okay, yang pertama virtual lagi. Upright, okay, virtual maksudnya image maya. Image maya tu adalah apa? Kamu tengok kat cermin, kamu nampak image kamu dekat dalam cermin. Okay, image kamu bukan di luar cermin, image kamu di dalam cermin. Okay, itu adalah image maya. Image yang berada di luar cermin namanya real. So apa yang kamu tengok dekat plane mirror tu virtual sebab image kamu berada di dalam cermin. Okay, yang kedua dia tulis kat sini upright. Okay, yang pertama tadi virtual, yang kedua upright, menegak. Okay, betul menegak. Di mana bila kamu tengok cermin, kepala kamu still masih kat atas. Tak ada kamu tengok cermin tiba-tiba image kamu kepala kat bawah, tak ada kepala kamu masih lagi kat atas. So upright, menegak. Okay, yang kedua karakteristik yang kedua. Yang ketiga, okay, yang ada yang tulis kat situ, same size. Okay, good. Size yang sama, di mana bila kamu tengok dekat cermin, size di antara size kamu dan juga size untuk image kamu, dia tidak berubah. Size dia adalah sama. Lagi? Okay, same distance. Okay, ada 5 lah, ada 5 karakteristik Yang pertama tadi virtual, yang kedua upright, yang ketiga same size, yang keempat same distance. Okay, good. Yang keempat same distance. Kamu tengok katakanlah jarak di antara objek dengan jarak ke bahagian cermin 5 meter. So jarak di antara cermin ke image juga 5 meter. Okay. So yang keempat adalah same distance. Yang kelima, satu lagi, apa dah? Tak tahu tulis tak tahu. Satu lagi, ada 5, satu lagi. Hello. Tak tahu tulis tak tahu. Tak tahu, tak ingat, tak tahu, entahlah cikgu. Okey, dan last sekali adalah laterally inverted. Okey, cikgu ulang balik, laterally inverted. Dia bukan inverted dia laterally inverted. Apa beza antara inverted dengan laterally inverted? Inverted tu terbalik. Tapi kalau laterally inverted bermaksud bila kamu tengok cermin, kamu angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan, kamu tengok kat bahagian cermin, tangan mana yang terangkat? Tak ada cermin ni kat kamu kan. Nak tunjuk live pun tak boleh. Kalau kamu angkat tangan kanan, kamu tengok kat cermin, tangan mana yang akan terangkat? Kanan ke kiri? Okey, kiri, ya betul. So itu yang kita namakan sebagai laterally inverted. Apa maksud laterally inverted? Terbalik secara x-axis, secara melintang. Bukan menegak, terbalik secara melintang. Maksudnya bila angkat tangan kanan, tangan kiri yang kamu akan nampak. Kamu pegang bola dekat bahagian tangan kanan, kamu tengok dekat dalam cermin, tangan kiri yang pegang bola tersebut.
Sebab itulah kalau di bahagian body untuk van ambulans tu, perkataan tersebut diletak ambulans diletakkan secara terbalik, disebabkan oleh apa? Bila kamu drive, kamu tengok side mirror tersebut, dia akan pantul, so dia akan laterally inverted, terbalik balik. Sebab itulah perkataan ambulans tersebut dia akan jadi perkataan yang betul bila kamu tengok dekat bahagian cermin. Kita lekat dekat bahagian body van, kita letak perkataan tersebut terbalik. Bila kena pada cermin, dia akan terbalik balik. So, perkataan tersebut akan jadi perkataan yang betul. So, itu adalah laterally inverted. Kalau inverted, kamu tengok cermin, kepala kamu kat bawah, tu terbalik, tu masuk terbalik. Tapi kalau laterally inverted adalah terbalik secara melintang. Okey, dia tak terbalik secara menegak tapi melintang bahagian x-axis saja. Contohnya adalah, contoh yang paling mudah, dekat bahagian van untuk ambulans itulah, lekatkan perkataan tu terbalik, dia bukan terbalik secara menegak, terbalik secara melintang perkataan tersebut. So bila kena cermin, dia akan jadi perkataan yang betul. So tolong ingat 5 karakteristik of image yang akan terhasil untuk plane mirror. Okay, baik, seterusnya kita akan pergi kepada spherical mirror. Tolong bayangkan spherical mirror tu adalah sphere lah. Ni bulatan, sphere. Okay. Daripada bulatan ini kamu akan ambil sedikit. Okay, setebis daripada bulatan ini, bayangkan bulatan ini adalah cermin, spherical mirror. Okay, cermin yang bulat, cermin yang bentuk spiral. Kamu ambil cebisan dekat bahagian kiri ini, kanan ni, kamu ambil cebisan bahagian kiri ini. So yang bahagian kanan ni kita boleh jadi sebagai concave, bahagian kiri ni kita boleh jadi sebagai concave, bahagian kanan ni kita boleh jadikan sebagai convex. Macam mana nak beza concave dengan convex? Contohnya sudu. Okay, kamu kaut lauk semua dengan sudu. Okay, kamu tengok dalam gambar kan, sudu kan. Sudu dia ada 2 jenis permukaan, bahagian dalam sudu dan juga bahagian luar sudu. Okay, so bila bahagian dalam, bila objek tersebut kita kenakan pada bahagian dalam, yang bahagian dalam kita panggil sebagai concave. Concave. Okay, concave, bahagian dalam sudu. Bahagian luar sudu, belakang sudu, okay, ni dalam sudu, ni luar sudu kan. Okay, bahagian luar sudu, surface tersebut kita panggil sebagai convex. Okay, convex. Dalam concave, luar convex. Tolong ingat. Okay, ini adalah cermin dan juga lens, benda yang berbeza. Tolong tulis dekat dalam chat je apa benda yang berbeza antara lens dengan mirror. Fenomena apa yang menyebabkan dia berbeza? Tolong tulis dalam chat. Antara lens dan juga mirror. Lens, fenomena apa yang berlaku? Tolong tulis dalam chat. Hello. Total internal reflection. Lens. Okay, lens refraction, pembiasan. Okay, kalau lens pembiasan bermaksud kalau kita pakai lens, kena sahaja cahaya tersebut dia akan tembus, terbias. Maksudnya melalui 2 medium tersebut, dia akan terus tembus daripada medium tersebut. Satu medium kata, satu lagi medium air. So dia ada 2 medium yang berbeza lah. Tapi kalau mirror, fenomena apa? Reflection, pantulan. Di mana dia hanya ada satu medium saja. Apa medium dia? Selalu kalau kita tengok cermin, light tersebut travel satu medium dia. Apa medium dia? Tolong tulis dalam chat. Apa medium yang light tersebut travel? Hello, apa medium yang light tersebut travel kalau untuk kita tengok cermin? Medium apa yang terlibat? Ya betul, udara. Kamu tengok cermin, light tersebut travel dekat bahagian udara je. Kena saja pada cermin, dia tak masuk dalam cermin. Dia patah balik, dia reflect, pantul. Sebab itulah light tersebut akan travel dalam satu medium saja. Berbeza dengan refraction, pembiasan. Dia akan, kalau refraction dia akan tembus masuk ke dalam kanta tersebut. Refraction. Okay, baik. So kalau kamu tengok kat sini, yang ni cikgu cakap one medium. So light tersebut travel, kena pada plane mirror, dia patah balik, dia reflect. Okay, incident kena pada mirror, dia akan reflect. So ini adalah incident ray
reflection ray, incident angle, reflection angle. Sebelum ni pernah bincang dalam kelas, tolong tulis balik dekat dalam chat dua law of reflection. Macam mana reflection tersebut boleh berlaku? Ni kita belajar tentang pantulan sekarang ni. Tolong tulis dalam chat. Apa hukum-hukum untuk terjadinya reflection? Apa yang on same plane tu? Okey, yang pertama Atik, betul. Incident angle is equal to reflection angle. Okay, good. Yang pertama. Yang kedua? Syahir, apa benda yang on same plane tu? Tak, masih lagi tak tepat. Okay, yang pertama incident angle adalah sama dengan reflection angle. Yang kedua, incident reflection ray normal line on the same plane. Okay, good. Nah, betul Syahir. Okay. Yang kedua adalah yang jawapan Syahir tu, reflection ray, normal line ataupun incident ray, kesemuanya lies on the same plane. Kita dah pernah bincang sebelum tu. Sebelum ni kita pernah bincang dah. So cikgu tak nak ni dah. Tak sentuh lagi dah. Okay, kamu pernah belajar form 1 dulu. Hanya recap saja balik. Okay. So, ini ada 3 jenis cermin. Plane mirror, spherical mirror iaitu concave, spherical mirror iaitu convex. Okay, kalau kita tengok plane mirror ni narrow field vision. Maksudnya kalau kita tengok cermin yang plane, dia tidak terlalu luas dia punya vision dia, ataupun dia punya angle dia tidak terlalu besar. Angle untuk dia reflect. Kalau concave kita pakai lagi kecil, very narrow field of vision, lagi kecil. Okay, lagi kecil punya angle untuk incident dan juga reflection. Tapi kalau kita pakai untuk convex, dia punya angle adalah wide field vision. Sebab itulah selalunya convex ini digunakan dekat pembahagi jalan dan juga ada di kawasan blok akademik maktab kamu. Okay, so dia pakai convex sebenarnya, convex mirror. So disebabkan apa kita pakai convex? Disebabkan oleh dia akan wide field vision. Kamu akan nampak lebih besar dia punya vision, dia punya apa dia ni, light yang enter ke bahagian dalam mirror ini akan lebih banyak. So kamu boleh nampak daripada bucu yang jauh ke satu bucu yang lain. Okay. Baik, so kita teruskan lagi dengan bahagian-bahagian di dalam concave dan juga convex mirror. Sebelum tu, sekejap. Ada benda nak conteng je. Okey, untuk mirror macam cikgu cakap tadi, spherical mirror maksudnya dia adalah bulatan. Okey, bulatan. Dalam bulatan, kamu akan belajar akan ada center. Okay, dalam map pun kamu belajar kan, dalam bulatan dia ada center, so C. Okay. Seterusnya dalam bulatan tersebut kamu akan kirakan daripada center ke bahagian line untuk spherical tersebut. Yang ini dalam map kamu akan panggil sebagai apa? Tolong tulis dalam chat. Okay, radius. Okay, radius Ini adalah radius kan. Okay, itu adalah length dia. Okay, baik. So, katakanlah, katakanlah kita pakai, ni adalah dia, kita ambil daripada bahagian sini ke bahagian sini dia punya mirror yang warna merah ni mirror dia. Daripada spherical tu kita ambil sedikit. Okay, spherical Okay. So, katakanlah cikgu pakai concave mirror. Maksudnya bahagian dalam sudu. Yang dalam yang luar ni bukan mirror, yang dalam ni mirror. Okay, bila kenakan sahaja kepada bahagian mirror, so ini adalah center. Okay, ini radius. So setengah daripada radius, kamu akan dapat focal point. Sama sahaja macam lens sebelum ni. Dekat bahagian lens dia ada focal point. So kalau untuk mirror juga dia ada focal point. Focal point untuk mirror adalah apa? Setengah daripada center of curvature. Maksudnya setengah daripada radius itu adalah focal point. So kalau jarak daripada sini ke bahagian focal point kita namakan sebagai apa? Sama macam lens. Kalau jarak daripada mirror sampai ke focal point, apa nama dia? Tolong tulis dalam chat. Focal, bukan focal distance. Focal
Sikit focal length, ya betul, F kecil. Ya, F kecil. So, sekarang ni cikgu nak tanya kamu, ni focal length. Kalau daripada mirror pergi kepada center of curvature bermaksud berapa nilai dia? Tolong tulis dalam chat. Daripada mirror pergi kepada center, 2F. So, apa yang kamu belajar sebelum ni, center of curvature ni sama jugalah macam 2F. Kamu belajar lens dulu pun ada F dengan 2F. So, ini pun sama juga. Center ni adalah 2F. Itu sahaja. Susah. Okay? So, untuk mirror, kita guna spherical, kita gunakan bahagian yang sedikit sahaja. Okay, kita ambil yang sedikit saja bahagian sini. So, kita jadikan dia sebagai mirror. So, dia ada center, dia ada focal point. So, dia ada distance di antara focal point dan juga distance di antara center of curvature. Okay, baik. Tu tolong ingat Baik, seterusnya. Baru kita masuk kat sini. Okay, kamu bayangkan dalam bulatan penuh tadi, cikgu cakap bulatan dia ada center. Okay, ada center, namanya center of curvature. Lepas tu setengah daripada center tu kita namakan sebagai focal point. So, dia ada focal point juga kat sini. Okay, boleh. Kalau yang ini kita pakai convex. Convex tu maksudnya yang ini bulatan. Bayangkan ni ada satu bulatan. Light tersebut travel daripada luar bulatan tersebut. Yang ini light tersebut travel di dalam bulatan. Tapi kalau yang ini ada bulatan, light tersebut travel daripada luar bulatan tersebut. So, kita guna bahagian luar, convex. Kita guna bahagian dalam bulatan, namanya concave. Okay? Macam sudu. Kita guna dalam sudu, concave. Kita bahagian guna belakang sudu ataupun luar sudu, light tersebut travel, convex. Okay? Boleh? Itu sahaja, kan? Susah. Okay, dia sama juga. Ada object distance, ada image distance, sama je macam lens. Ada focal length, okay, focal point. Ini kamu dah belajar dalam lens dulu. Center curvature, okay. Ada satu lagi benda yang baru kat bahagian sini. P ni. Cikgu nak tanya sikit. Kalau lens dulu, dekat tengah-tengah ni, kita panggil sebagai apa? Tolong tulis dalam chat. Ni, dekat tengah-tengah ni dulu. Kalau ada lens, dekat tengah-tengah ni kita panggil sebagai apa? Tolong tulis dalam chat. Hello. Dekat bahagian lens, dekat bahagian tengah-tengah ni kita panggil sebagai apa? Ke tak ada nama? Hello. Tak ada respon tak? O. Okay, optical center. Okay, good. Center lah, optical center. Dekat bahagian tengah-tengah ni namanya adalah optical center. Tetapi kalau untuk cermin, kita label dia sebagai P. P tu adalah apa? Tolong alert sikit. P tersebut adalah pole. Okay. Pole tersebut bahagian tengah-tengah untuk bahagian mirror ni. Okay, pole. Okay. So dia ada garisan juga, namanya garisan sama juga, principal axis. Okay. Satu benda yang baru adalah pole. Okay, boleh. Pole. Kalau dalam lens, optical center. Good. Kamu ingat lagi, bagus. Okay, kita terus kepada cara lukisan. Yang penting untuk mirror ni adalah cara lukisan. Okay. Sama juga macam lens yang kamu belajar lukisan. Dia konsep dia lebih kurang sama sahaja. Okay, kita pergi kepada concave dulu. Convex ni abaikan dulu, kita pergi kepada concave mirror. Okay, basic dia 3 cara lukis. Sama juga macam lens sebelum, 3 cara lukis. Okay, kita pergi kepada cara lukisan yang pertama. Tengok cara lukisan pertama yang belah kiri ni untuk concave. Okay, concave apabila dia ada center of curvature, ada focal point, ada pole. Okay, yang pertama apabila dia lalu center of curvature, kena pada cermin dia akan patah balik. Tolong ingat, lalu pada center, kena pada cermin, dia akan patah balik. Okay, reflect back. Okay, reflect back dekat bahagian center jugalah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, okay, yang kedua ni
parallel dengan principal axis, kena sahaja pada cermin dia akan melalui focal. Sama juga dengan lens. Tolong ingat. Parallel, principal axis kena pada lens akan melalui focal point kan. Cumanya kalau untuk lens dia akan tembus. Tapi kalau untuk mirror dia akan reflect, patah balik. Ni reflect. Kalau lens dia tembus, dia melalui dua medium. Tapi kalau ni satu medium je, medium ni kat bahagian sini. Okey. Parallel principal axis kena pada cermin akan melalui F. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga, last sekali cara lukisan melalui F kena pada cermin akan parallel dengan principal axis. Pun sama juga dengan lens. Yang berbezanya atas ni saja. Kalau sebelum ni, cikgu nak tanya sikit, tolong tulis dalam chat. Kalau dalam lens, kalau dia lalu optical center sebelum ni, dia lalu optical center, kena sahaja pada lens, dia akan jadi apa? Dia akan teruskan perjalanan straight saja, betul. Tapi kalau untuk mirror, tolong beware, mirror kena pada cermin dia bukan terus, dia akan patah balik. Itu sahaja beza dia. Okey, baik. Dah faham dah tu. Okey, kalau dah faham, kita teruskan lagi. Dengan lukisan. Okey, sebelum cikgu tunjukkan lukisan ni, cikgu nak kamu hafal lagi satu lagi cara, satu lagi apa dia ni, satu lagi susunan untuk spherical mirror. Okey, lens dulu Characteristic of image, concave, convex. Okey, tolong tulis dalam chat lens. Kalau concave, sebelum ni cikgu nak ajar kamu CP untuk tahu characteristic of image. Kalau concave, berapa banyak? Apa dia? Tolong tulis dalam chat. Concave. Hello, concave lens. Sebelum ni concave. Characteristic of image yang cikgu minta kamu hafal tu, concave ada berapa? Okey, read saja. Read. Ya ke concave read? Concave lens. Wood, ya betul. Hanya ada satu sahaja, wood. Okey, concave hanya ada satu saja. Okey, convex. Ada berapa? Convex 6. Ya. Tolong sebut satu. Read, ring, boom. Okey, good. Read, ring, boom. Okay, good. Baik. So, ini adalah untuk lens. Sekarang ini kita pergi kepada mirror. Benda ini senang saja sebab dia berkait antara satu sama lain. Semuanya dia terbalik sahaja. Okey, kita pergi kepada mirror. Mirror pun ada dua jenis juga. Concave dengan convex. Okey, concave mirror, tolong dengar baik-baik. Apa benda yang ada di dalam convex lens? Dia adalah karakteristik untuk concave mirror. Dia terbalik. Kalau nama concave mirror, inilah karakteristik dia, iaitu read, rim, boom. Okay, clear. So kalau concave mirror 6. Kalau convex, dia akan ambil yang concave punya lens, iaitu satu sahaja, wood. Dah, tak payah kamu nak hafal sangat dah. Kamu hanya terbalikkan sahaja. Kalau lens concave 1, convex 6. Kalau mirror concave dia 6 karakteristik, convex dia 1 karakteristik sahaja. Okey? Boleh? Faham tak? Tulis dalam chat. Okey, boleh faham? Okey. Kita ada lagi 10 minit. Kalau kamu terkeluar nanti tolong masuk balik Okey, untuk lens, kejap untuk lens, kalau concave dia diverge ke converge? Tolong tulis dalam chat.
concave lens. Diverge ke converge? Concave lens. Concave lens. Diverge ke converge? Okey, diverge. Ya betul. Diverge. Mencapah. Kalau convex lens, hello, kalau convex lens, converge, menumpu. Okey. So dalam mirror, kalau dia ambil karakteristik ni, maksudnya yang ini juga dia ambil. Maksudnya kalau mirror, kalau concave dia terbalik. Concave dekat bahagian mirror dia adalah converge. Dia ambil juga daripada convex. Converge, dia menumpu. Kalau convex dia diverge. Okey? Pun terbalik juga. Ni terbalik. So tolong bezakan di antara lens dan juga mirror. Okey, concave lens dengan convex lens adalah berbeza dengan concave mirror dan juga convex mirror. Dia terbalik. Okey, baik. Teruskan lagi. Okey, so kita pergi pada concave mirror. Concave mirror. Okey, apa benda yang kamu ingat tentang convex lens? Dia adalah concave mirror. Okey, read, rim, boom. Pergi yang pertama dulu. Okey, kalau kamu dah tahu yang berkaitan dengan sebelum ni, so yang ini senang je lah. Yang pertama, read. Read yang pertama, objek berada di mana? Tolong tulis dalam chat. Sekejap. Okey, objek berada di mana? Infinity. Okey, good. So objek disebut berada di infinity. Kamu pakai concave mirror. So benda tersebut berada jauh sangat. Contohnya apa? Teleskop jugalah. Teleskop kita boleh guna lens dan juga teleskop juga kita boleh guna mirror. Yang penting kita nak tengok image tersebut. Okey. Cumanya kalau kita guna lens, fenomenanya reflection. Kalau kita guna mirror, fenomenanya reflection. Okey. So cara lukisannya adalah kalau untuk infinity, daripada infinity melalui F kena pada mirror, dia akan apa? Tolong tulis dalam chat. Melalui F kena pada mirror, tolong tulis dalam chat, akan jadi apa? Yang warna pink ni. Melalui F kena pada mirror, straight. Ni warna pink ni. Parallel, okey, parallel dengan principal axis. Okey, good. Itu yang pertama. Okey. Melalui F kena pada cermin, dia akan reflect back, so dia akan parallel dengan principal axis. So image akan terhasil apabila intersect berlaku, pertindihan berlaku. Okey, so kita kena lukis satu lagi ray. Ray tersebut melalui center of curvature kena pada cermin, dia akan apa? Tolong tulis dalam chat. Warna kuning ni. Melalui center of curvature kena pada cermin, dia akan melalui center kena pada cermin, dia akan patah balik. Okey, dia akan reflect back. Okey, dia akan patah balik ke C tu balik. Okey, reflect back. So dah ada intersection di antara dua ray tersebut kat bahagian sini. Tarik. So image tersebut berada di bawah, so dia inverted. Okey, terbalik, inverted. Seterusnya dia real. Okey, tolong bezakan lens dengan mirror real image untuk lens dan juga real image untuk mirror. Okey, untuk mirror, cermin, kalau kita nak tahu dia adalah real ataupun tidak, kita letakkan cermin, objek, image tersebut tidak berada di dalam cermin, dia berada di luar cermin. Maksudnya kamu letak skrin dekat bahagian luar cermin tersebut, tiba-tiba ada image dekat bahagian luar cermin tersebut. So itu adalah image real. Sama juga macam ni. Sekarang ni luar, ni cermin. Apa-apa image yang terbentuk dekat dalam cermin ni virtual. Bila di luar cermin, dia adalah real. Maksudnya ini cermin, dia berada di luar cermin. Maksudnya dia adalah real image. Okay. Dan seterusnya diminish, makin mengecil. Bulan tersebut saiz dia besar bila masuk dekat dalam
teleskop dia akan makin mengecil, diminish. Okey? Boleh? Faham ke tak? Tolong tulis dalam chat. Kalau tak faham, tolong tulis dalam chat. Untuk yang pertama ni. Yang pertama ni dulu. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya sikit. Kalau real image untuk lens, macam mana kita nak tahu dia adalah real image? Tolong tulis dalam chat. Untuk lens, kanta. Kalau image yang nyata ataupun image yang real, macam mana kita nak tahu? Tulis dalam chat. Side lain dengan objek. Okay, good. Okay, bagus-bagus. Tolong dah ingat beza side dengan objek. Good. So itu untuk lens. Sekarang ni ini adalah mirror. Kalau mirror bermaksud bahawa image tersebut terhasil di luar cermin. Okay, di luar cermin. Ni cermin, ni dalam cermin, ni di luar cermin. Okay, baik. Seterusnya kita pergi kepada yang kedua, read. Okay. Yang kedua, objek lebih daripada 2F. Maksudnya jauh. Okay, jauh lebih daripada 2F. 2F kalau dekat dalam gambar ni, 2F adalah yang bahagian mana? Tadi kita dah recall balik tadi ni. Cikgu nak ni balik, sentuh balik. Dekat bahagian sini, 2F yang mana satu? P, F, I, C dengan O ni yang satu? Okey, 2F adalah dekat C. Ya, betul. Maksudnya objek lebih lagi daripada 2F. Okey. Bila objek lebih daripada 2F, so dia parallel dengan principal axis, kena pada cermin, dia akan pantul dan juga melalui focal point. Okey. Dia akan converge, menumpu. Kena sahaja kepada cermin, dia akan menumpu pergi kepada focal point, menumpu. Okey. Cikgu lupa nak tunjuk pada kamu sekejap. Sekejap. Concave dia menumpu, convex dia mencapah. Apa maksud menumpu mencapah? Kamu tengok warna pink ni. Parallel dengan principal axis, kena pada cermin, dia akan tumpu pada F. Converge. Warna hijau ni pun kena pada cermin, dia akan menumpu. Converge. Okay. Ni menumpu, converge. Menumpu pada F. Semua menumpu pada F. Tapi kalau convex, warna pink ni kena pada cermin, dia akan diverge. Dia bukan tumpu pada F. Dia akan diverge. Mencapah. Yang warna hijau ni pun mencapah. Dia akan keluar. Kena pada cermin, dia keluar. Kena pada cermin, dia keluar lagi. Diverge. Okay. Garisan-garisan yang diverge tu nanti kamu akan sambung. So dia akan pergi kepada F sebenarnya. Tapi dia sebenarnya tidak menumpu. Dia mencapah. Diverge. Kita tinggal 1.5 minit lagi. Kalau kamu dah terkeluar nanti, tolong masuk balik. So yang ini lebih daripada 2F. Lalu principal parallel dengan principal axis, kena pada cermin, lalu F. Okey, yang ini, yang warna oranye ni, melalui focal point, kena pada cermin, dia akan jadi apa? Tolong tulis dalam chat. Warna oranye. Lalu focal point, kena pada cermin, dia akan hello. Yang warna oranye ni, lalu dekat focal point, kena pada cermin, dia akan parallel dengan principal axis. Okay, good. Lalu kena pada cermin, dia akan parallel. So ada intersect dekat bahagian sini. Bila ada intersect, bermaksud ada image yang terhasil lah. Kita tarik. So ini adalah image-nya. Read. Yang kedua read juga. Real. Okay, yang ini kita panggil sebagai real. Sebab apa real? Tolong tulis dalam chat. Tengok faham tak? Cermin. Ni cermin. Sebab apa yang ini kita panggil sebagai real image? Tolong tulis dalam chat. Kenapa kita panggil dia sebagai real? Dalam cermin. Iman, dalam cermin. Image berada di luar cermin. Ataupun image terhasil dekat skrin. Maksudnya kalau kamu letak skrin dekat bahagian sini. Skrin ni contohnya macam dekat dalam makmal layar. Layar yang cikgu selalu pancarkan slide tu. Layar tu adalah real image sebenarnya.